Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kita jumpa lagi di video kali ini secara bervlog, bukan secara video slide sebelum ni kan. Okey, kebetulan siang tadi saya servis dua kenderaan dan ada beberapa benda yang saya akan kongsikan dengan anda. Mula-mula tentang spark plug kan. Spark plug ni adalah komponen yang menghasilkan ataupun sumber percikan api dalam enjin, dalam kebut pembakaran, untuk pembakaran dalam enjin kan, untuk menghasilkan letupan dalam enjin. So saya cerita sedikit tentang anatomi dia secara ringkas. Okey, yang bahagian melengkung ni, okey, adalah body electrode. Yang tengah ni adalah center electrode kan. So di dalam plug ni ada satu komponen dipanggil ceramic resistor. Okey, ceramic resistor ni guna dia untuk merendam bunyi semasa spark berlaku dan mengelakkan gangguan frekuensi radio kan. Kemudian mengelakkan gangguan semasa kita menggunakan telefon. Frekuensi itulah telefon kan. Okey, benda ni perlu kita tukar setiap 30,000 km ataupun 50,000 km. Dan untuk yang spark plug yang berprestasi, yang high performance, kita boleh guna sehingga 50,000 km hingga 100 km. Tapi selain jarak perjalanan kita boleh tengok juga keadaan spark plug ni kan, sama ada perlu kita ganti ataupun tidak. Okey. Mula-mula kalau anda perhatikan di tengah ni, okey, center electrode dengan body electrode ni, yang ni sudah agak jauh kan. Bila agak jauh begini, bunga api yang dihasilkan ataupun spark yang dihasilkan sangat kecil, jadi dia akan menghasilkan letupan yang sangat kecil di dalam enjin. So kita boleh besarkan, okay? Kita boleh besarkan api ini semasa kita memandu dengan cara kita tekan sedikit minyak, okay? Dan alternator akan berpusing dengan laju sebab enjin kita semakin laju kan, okay? Dan bila alternator semakin laju, semakin tinggilah arus elektrik yang dihasilkan dan spark di sini akan semakin besar. Tapi kesannya kereta kita tidak akan jimat minyak kan. Jadi kalau mahu jimat secara semula jadi, kena ganti ini mengikut jarak perjalanan kita ataupun tengok keadaan dia sekarang, tengok keadaan semasa dia lah. So kalau kita pergi ke bengkel untuk servis minyak enjin, servis minyak enjin, kita boleh bagi tahu mekanik, tolong tengok saya punya spark plug kan, minta servis. Diorang akan kikis bahagian atas ni, kertas pasir lah kan, sandpaper. Kemudian orang akan berus lah, menggunakan berus dawai bahagian sekelilingnya ni untuk menghilangkan karbon di sekitar. So spark plug kita akan spark plug kita akan bertindak dengan cemerlang semula, akan bekerja dengan cemerlang semula. Okay? Setengah orang akan bersihkan dulu center electrode ni, dan body electrode ni akan ketuk untuk rapatkan sikit. Bolehlah begitu, tapi mungkin tidak lama lah kan, tidak lama kita guna dan kita akan terpaksa tukar juga. Sebabkan benda ni tidak lebih daripada RM100 harga, saya ingat lebih baik kita tukar sajalah kan. Dan seterusnya adalah tentang ATF, Automatic Transmission Fluid, minyak pelincir untuk gearbox automatic. Saya cerita sedikit tentang gearbox kan. Gearbox ni adalah satu komponen yang menukar putaran enjin ke roda. Okey, dan adalah gigi-gigi gear di dalam tu kan, 1 hingga 5, 1 hingga 6 macam tu kan. Jadi dia memindahkan pergerakan enjin ke roda dan kemudian kereta akan bergerak. Gearbox dia menghasilkan haba, okey.
dia mengeluarkan haba, tetapi dia tidak dibekalkan haba. Okey, maksud saya di sini tidak seperti enjin. Okey, enjin dia dibekalkan dengan haba seperti yang saya cerita berkenaan dengan spark plug tadi kan. Yang ni membekalkan bunga api kan, membekalkan bunga api dan berlakulah letupan, dan enjin tadi akan menghasilkan haba. Tapi yang gearbox ni dia menghasilkan haba tapi dia tidak dibekalkan haba. Okey. Jadi ATF ni perlu ditukar sehingga 50,000 km ataupun biasalah kan macam tu kan, 50,000 km. Tapi sebelum kita tukar ni sebenarnya kita perlu tengok dipstick kita tu, engine gearbox tu dia ada dipstick dan kita boleh lihat keadaan minyak kita. Okey. Salah satu dipstick tu kegunaannya untuk kita lihat sama ada minyak gearbox kita kurang ataupun minyak gearbox kita pun ATF kita ni sudah hitam kan. Kita boleh cabut dipstick dan kita sapu hujung, kita tengok minyak dia tu. Okey, kalau berwarna hitam maknanya gearbox kita, minyak gearbox perlu diganti dan gearbox itu sendiri perlu diservis. Kalau kita tidak puas hati dengan cara begitu, okey, gearbox ni di bawah tu kan ada satu drain bolt, buka yang tu, kemudian kita tadah minyak tu dalam 50 liter macam tu kan, kita kena buanglah sikit kan, dalam 50 mililiter lah, bukan 50 liter, 50 mililiter. Kemudian kita tutup dan kita perhatikan minyak gearbox kita tu sama ada berwarna hitam ataupun sebaliknya. Kalau kita dapati warna gearbox tu masih mengekalkan sedikit warna gearbox, contohnya kalau yang ini dia warna kemerahan dan masih kita melihat kemerahan dalam minyak yang kita bawa keluar tu, yang kita tuang sikit tu kan, yang kita buang sikit, maknanya gearbox kita masih okey kan. Dan kalau minyak gearbox tu kekuningan dan kita masih melihat warna kekuningan dalam minyak yang kita tuang keluar tu, yang kita buang keluar tu, maknanya kita cuma perlu servis biasalah kan. Tetapi kalau kita dapati minyak yang kita tuang tu okey berwarna hitam, okey, yang tu bukan saja kita perlu servis, bukan saja perlu kita tukar minyak ni, tetapi kita perlu bawa turun gearbox dan kita servis, kira belah gearbox lah kan. Okey, kenapa dia berwarna hitam? Okey, minyak gearbox tidak akan berwarna hitam kalau gearbox kita tidak rosak. Maksudnya gearbox kita mungkin ada bearing-bearing ataupun gelinciran yang sudah sangat rapat kan. Dan gelinciran-gelinciran ini akan menghasilkan haba yang sangat tinggi sehingga menyebabkan ATF kita menjadi hitam. Kalau begitu, bukan setakat tukar minyak, tapi servis gearbox. Mungkin ada benda yang perlu ditukarkan. Saya pun tidak berapa biasa dengan automatic transmission ni, tapi itu adalah tanda-tanda gearbox kita sudah mau rosak, sudah mula rosak. Baiklah, seterusnya pasal minyak enjin. Okey. Tadi petang saya tukar, saya menggunakan 5W30. Okey. 2 abjad di depan ni. Ya, 1 abjad dan 1 nombor ni, 5W ni. 5 bermaksud suhu dan W bermaksud winter. 30 ni bermaksud viscosity. Viscosity ni tahap kelikatan lah kan. Bahasa mudah lah kan. Jadi kalau kita di Malaysia ataupun di Asia ni kan, Indonesia, Thailand macam tu kan, pun Singapore, okey, 5W ni kita tidak perlu ambil kisah sangat kan, kecuali di negara-negara beriklim sejuk kan. Contohnya waktu pagi ataupun waktu bersalji, okey, mungkin suhu di sekitar mereka drop ke bawah, di bawah 10 darjah Celsius kan. Jadi bila begitu enjin akan susah dihidupkan. So minyak yang sesuai untuk mereka masa itu adalah minyak yang 5W.
Dan 30 ni bermaksud viscosity. Viscosity ni maksudnya kelikatan, okey. Kalau minyak 30 dan 40 kan, sudah semestinya pergerakan minyak 30 ni lebih laju berbanding minyak 40 kan. Maknanya pergerakan molekul lah kan. Jadi 40 lebih pekat daripada 30. 50 lebih pekat daripada 40. Jadi apa dia minyak yang terbaik untuk kita? Mula-mula kita perlu ikut recommended daripada pengeluar lah kan. Kalau macam ni 30. Sebab kadang-kadang kita perlu tengok juga binaan bahan binaan block engine kan. Rata-rata sekarang ni block engine diperbuat daripada aluminium. Cepat panas dan cepat juga sejuk kan. So 30 ni sesuai lah. Sebab bila minyak cepat sejuk, dia akan lambat haus ataupun lambat expired. Kalau 40 dia lambat expired lah. Ialah sebab dia likat sedikit kan. Bila dia agak likat, maknanya dia lambat cair kan, dia lambat expired. Jadi dia akan melindungi enjin kita dengan agak baik berbanding 30 tadi. Tapi tidak semestinya 30 ni tidak elok kan. Dan begitulah 50 kan. Disebabkan dia terlalu likat, maka dia akan lambat expired ataupun lambat menjadi cair. Dan sudah semestinya pelinciran dalam enjin tu lagi bagus. Cuma masalah dia, semakin pekat minyak enjin ni, okey, semakin berat pergerakan piston naik. Jadi ini akan memberi kesan kepada penggunaan bahan, akan memberi kesan kepada bahan api kita kan, minyak kereta kan. So bagi anda yang selalu bergerak, kaki perang lah macam tu kan, racer kan. Okey, fully synthetic memang sangat sesuai untuk anda lah. Tapi apapun minyak yang kita guna, kita perlu kerap ataupun rajin menukar minyak enjin kan. Kerana sebaik mana pun minyak enjin ni, satu masa dia akan expired juga. Dan bila dia expired, dia tidak akan memberi pelindungan kepada enjin, dia tidak akan memberi pelinciran yang baik kepada enjin kita, dan akibatnya berlaku geseran di dalam blok silinder kan. Dan mungkin kompresor enjin kita, compression enjin kita akan rosak. 30 ni ialah seperti yang saya katakan tadi kan. Kalau number di belakang ni lebih tinggi, maknanya minyak tu lebih pekat. Dan bila lebih pekat, sebenarnya lebih berat enjin kita kan. Dan 30 ni enjin kita akan jadi ringan kan. Dan ialah kereta lebih laju macam tu kan. Kemudian jimat bahan api. Ini antara kelebihan minyak 30 ni lah kan. Dan kalau 40 tu ialah mungkin enjin agak berat sedikit, tapi dia sangat baiklah dalam dari segi penjagaan silinder blok macam tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.